ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. حيكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah asy-syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ya telah ulul ya telah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faslun, bermula suci daripada hadas, iaitu dengan mandi. Suci daripada hadas besar, iaitu dengan mandi. Hadas kecil suci dengan mengambil wuduk. Hadas besar suci dengan mandi. Maka mandi itu dinamakan mandi wajib. Kadang-kadang orang keliru mandi. Macam mana nak mandi? Mandi macam biasa. Mandi ni dia ada 5 hukum. Ada mandi wajib, ada mandi sunat, ada mandi harus, ada mandi makruh, ada mandi haram. Mandi yang haram, mandi macam mana? Mandi yang haram iaitu mandi yang dengan menggunakan zat yang haram. Zat yang haram apa ni? Mandi yang haram, zat yang haram, zat benda yang haram. Benda haram apa? Air arak. Mandi dengan air arak ataupun mandi dengan air yang dicuri. Hukum ni haram. Sebab tu kalau kita nak tompang tandas rumah orang, kita kena minta izin. Saya nak tompang tandas, cakap begitu. Sebab itu hak dia. Kalau dia kata tak boleh, tak tahan ni, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia juga haram. Sebab apa? Tu air tu dia punya. Kita pakai haram. Itulah istilah air yang dicuri. Hukumnya haram. Mandi yang makruh. Mandi macam mana mandi makruh? Mandi yang airnya berlebihan. Satu kolah tu dia seorang mandi. Sampai kering. 3 jam setengah habis. Orang basuh lori 2 jam. Itu makruh. Mandi yang harus, mandi biasa. Mandi pagi-pagi. Mandi sebab tengah hari badan panas. Itu harus. Mandi mubah. Mandi yang sunat. Mandi sunat macam-macam lah. Mandi hari Jumaat. Mandi nak pergi kelas. Sunat sebab nak mengaji. Sunat nak
nak solat berjemaah, macam mandi yang sunat, mandi yang diniatkan kerana Allah, kena jadi ibadat, boleh pahala mandi tu. Mandi yang wajib, makna wajib apa? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tu makna wajib, makna mandi tu dia kena mandi. Tak mandi berdosa dia. Itu maksud mandi wajib. Tapi perbuatan mandi sama. Cuma hukumnya sahaja yang berbeza. Okey, itu. Bermula sebab yang mewajibkan mandi itu. Kenapa mandi itu jadi wajib? Ini sebab dia. Asal mandi, asal hukum mandi tak wajib. Asal hukum mandi, hukumnya apa? Harus. Macam pagi ni, kalau ada orang tak mandi, dosa tak dia? Tapi buat-buat senyap, jangan ngaku. Kan? Gitu. Tapi kalau mandi wajib, tak dapat tidak, dia kena mandi. Dia tak mandi, dosa. Itu maksud. Bermula sebabnya, iaitu ada 6 perkara. Pertamanya mati, dengan sebab mati. Jadi orang mandikan dia. Jadi mandi jenazah tu hukumnya wajib. Okay. Kena mandikan orang yang meninggal dunia. Cuma macam semalam kita sebut, tetap kena jaga auratnya. Dan siapakah yang layak untuk memandikan? Yang pertama sekali, jantina yang sama. Laki mandikan, perempuan mandikan. Dan afdal orang yang ada hubungan kekeluargaan. Jadi kalau maknya meninggal, kakaknya yang mandikan. Jangan laki. Kalau laki ayahnya yang meninggal, anaknya yang laki mandikan. Boleh tak mak meninggal, anak laki mandi? Boleh, tapi tidak afdal. Sebab masalah aurat tadi tu. Kena jaga. Kan? Suami mandikan isteri. Okey. Yang paling afdal yang sama jantinanya. Itu mandi kerana mati. Keduanya, sebab keluar mani. Okey, sebab keluar mani di sini tak kira. Sama ada dalam keadaan jaga atau dalam keadaan tidur. Sebab keluar mani. Dia dalam keadaan jaga keluar air mani. Kalau dalam keadaan tidur, dia bermimpi. Ihtilam kalau tak silap nama dia. Mimpi, orang panggil bahasa kita panggil mimpi basah. Sebab apa? Lepas bangun tidur tengok basah. Itu panggil mimpi basah. Mimpi. Tapi kalau tidurnya dia mimpi, contoh nampak kemaluan tapi tak keluar air mani, maka bangunnya tak perlu mandi. Dalam mimpi tu sahih, nampak keluar air mani, maka mandi. Walaupun bila bangun tengok kering, cadar tak basah, tapi dalam mimpi nampak keluar air mani, kena mandi. Okay, itu maksud keluar air mani. Okay, kalau dia tak ada mimpi, tak ada apa. Bila dia bangun tengok kain dia basah. Okey. Di situ ada tafsilnya. Terperincinya, tengok. Kalau tilam tu atau katil tu memang dia tidur seorang, wajib dia mandi. Sebab mana ada orang lain. Tapi kalau tidur tu, tempat tidur tu ada dikongsi oleh orang lain, maka sunat dia mandi. Kalau sangkaan kuat dia yang keluar air mani, maka wajib dia mandi. Tapi kalau dia tak tahu, ni air mani siapa? Aku tak ada mimpi apa pun, tapi tengok basah. Jadi sunat dia mandi. Okay. Kalau ambil jalan tasawuf, ihtiyat, berhati-hati, dia mandi. Sebab ambil jalan berhati-hati. Takut-takut dia punya air mani, dia tak sedar. Okay. Kalau nak ikut kupas panjang, tapi sebab kita nak kejar masa, kalau ada soalan baru tanya. Ketiga, sebab jima'. Jikalau tiada keluar mani sekalipun. Okay, yang ketiga ni sebab jima'. Jima' ni hubungan lelaki dan perempuan. Okey, apa takrifan jima'? Tenggelam hasyafah. Dalam kitab-kitab Arab disebut gitu. Tenggelam hasyafah. Hasyafah tu apa dia? Helmet. Faham? Cepat faham. Sifat 20 lambat.
Haj apa? Tenggelam kepala. Ini ilmu kita kena belajar. Kalau tak tenggelam, tak dinamakan jima. Faham? Maksudnya sikit aja, separuh suku, tak masuk habis. Contoh maksudnya itulah. Maka tak dikira jima, maka tak dikira kena mandi wajib. Kalau dulu masa ngaji dulu, Tok Guru buat contoh kata, kalau gayung tu duduk dekat birai kolah tak kena mandi wajib. Tapi kalau gayung jatuh dalam kolah kena mandi wajib. Faham tak? Tu kiasan. Jangan bengak kan. Apa cerita kolah pula ni? Tu kiasan. Faham? Okey. Tu maksud jima'. Okey. Jikalau tiada keluar mani sekalipun. Walaupun air mani tak keluar, sekali masuk ke? Sekali masuk. Masuk azan. Oh, kena semayang. Keluar pula. Kan? Sekali masuk pun kena mandi wajib. Sekalipun air mani ni tak keluar. Gitu. Okey, dobit tambah situ. Masukkan tadi ke dalam faraj, sama ada faraj perempuan. Dan apa makna faraj? Faraj ialah lubang. Jadi faraj juga dikira lubang depan dan juga lubang belakang. Tak kira sama ada manusia atau binatang. Okay? Sama ada sama jantina. Contoh contoh saja. Kes liwat. Laki-laki. Kena mandi juga. Sebab masuk ke dalam lubang. Masuk dalam binatang. Dia bantainya lembu. Contoh. Tak ada kerja. Dia gerang dengan lembu tu. Contohlah. Jadi kena. Tapi lembu tak payah mandi wajib. Ni mandi dengan wajib lembu tu. Dia kena. Okey. Dia faham. Itu maksud sebab dari itu. Keempatnya, suci daripada haid. Bila dah putus haidnya, bersih dah, suci dah, maka kena mandi wajib. Okey. Sekurang-kurang suci haid berapa hari? 15 hari. Kena tahu suci. Nanti kita ada rasa ni dalam bab ni masuk bab haid. Kelimanya, suci daripada nifas. Apa maksud darah nifas? Darah nifas ialah darah yang keluar setelah rahim kosong. Itu dia punya takrifan. Setelah rahim kosong. Jadi orang tanya, kalau Caesar, bila Caesar keluar budak, rahim kosong tak? Kosong, lepas tu keluar darah. Nifas tu. Darah tu keluar selepas rahim kosong. Contoh lagi, kembar. Baby pertama keluar dulu, tapi ada baby lagi dalam rahim. Lepas baby pertama keluar, tiba darah keluar. Baby kedua tak keluar lagi, dalam rahim lagi. Esok baru keluar baby kedua. Masa nak tunggu sampai esok tu darah keluar. Darah tu, darah apa? Mana ada darah beranak? Ini satu lagi fahaman yang salah. Tak ada istilah darah beranak. Darah wiladah tu bukan darah. Wiladah tu artinya bersalin. Darah ni ada 3 jenis bagi perempuan. Darah istihadah, darah haid, darah nifas. Ingat dulu, kini dan selamanya. 3 ni saja darah. Wiladah bukan darah. Darah istihadah, darah haid, darah nifas. 3 ni saja. Okey. Kalaulah keluar baby pertama, darah pun keluar setelah tu. Tapi baby kedua ada dalam lagi, tak keluar lagi. Maka darah tu tak dinamakan darah nifas. Kemudian tengok pula, sekurang-kurang darah haid berapa hari? Sekurang-kurang darah haid 24 jam. Tengok darah yang keluar tu cukup tak 24 jam. Kalau cukup 24 jam, darah tu panggil darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, darah tu panggil darah istihadah. Tu cara ukur dia. Okey. Kemudian barulah baby kedua keluar, rahim pun kosong. Betul, darah keluar lagi. Darah yang keluar lepas tu darah apa? Darah nifas. Begitu. Faham? Bagus. Cepat faham?
Anak 2 tahun mau bang. Keenamnya, wiladah. Nampak ni? Wiladah. Wiladah ni bukan darah. Faham betul-betul. Sebab tu Tok Syekh tak sebut pun darah wiladah. Itu wiladah. Wiladah ni adalah maknanya bersalin, mengeluarkan anak. Nampak tu? Dia kata, iaitu beranak. Dia kata. Nampak? Ada tafsirnya situ, dia buat kurungan jika. Kalau macam tu, ada kurungan perkataan, itu maksudnya tafsir. Maksudnya ada nota penting, dia nak bagi tahu. Apa dia? Jika berserta dengan basah. Basah ni maknanya ada air yang keluar sekali, ataupun darah. Jika berserta dengan basah, wajib mandi dengan ijma' ulama'. Maknanya sepakat ulama' kata wajib mandi kalau dia bersalin dalam keadaan basah. Maknanya ada keluar air, keluar darah, wajib mandi. Itu sepakat ulama'. Dan jika tiada apa? Tiada basah. Kena balikkan dia punya domainnya kat mana tu. Dan jika tiada apa? Tiada basah. Kalau baby keluar bersalin dalam keadaan kering, tak ada darah, tak ada apa, tiada basah, kering. Dobit tiada basah situ dengan makna kering. Maka wajib ia atas kaul yang sah. Wajib juga dia mandi, tapi atas kaul yang sahnya. Sebenarnya bukan sah ni, asah sebenarnya, ada alif. Kaul yang asah, makna kaul yang kuat. Kaul-kaul ni maknanya pendapat. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat kata tetap kena mandi wajib walaupun kering. Tapi kenapa dia cerita atas kaul yang asah? Apa makna situ? Murad dia apa? Mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya, ini khilaf. Tu sebab tu dia cerita. Kalau dia tak cerita, makna tak khilaf. Sebab tu dia kata atas kaul yang asah. Jadi kalau ada pandangan tu, maknanya ada pandangan sebaliknya. Jadi ada pandangan yang lain kata tak wajib mandi kalau kering. Tapi pandangan itu tidak asah, tidak kuat. Pandangan yang paling kuat kata mandi. Okey. Boleh? Syahdan. Syahdan ni maksudnya nota tambahan ataupun ada tambahan yang dia nak ingatkan kat kita. Tu dia cerita pasal haid tu. Bermula makna haid iaitu darah yang beradat. Okey, apa itu haid? Haid ni dari segi bahasa artinya mengalir. Kan kita belajar makna terbahagi kepada dua, makna lughah dan makna istilah. Makna lughah haid ialah mengalir. Adapun istilahnya ini yang kita nak belajar, iaitu darah yang beradat. Darah haid ialah darah yang beradat. Apa maksud beradat? Beradat ni maknanya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Adat tu maknanya kebiasaan. Darah yang keluar secara kebiasaan. Bergantung pada seseorang perempuan tu. Kadang-kadang ghalibnya kadang-kadang setengah perempuan 5 hari. Mana tiap-tiap bulan 5 hari. Tiap-tiap bulan 5 hari. Ada orang perempuan 6 hari. Tiap-tiap bulan mesti 6 hari. Ada orang perempuan dia 7 hari. Tiap-tiap bulan 7 hari. Cuma kadang-kadang dia berlaku tidak beradat. Sebab setiap yang beradat pasti ada yang mencari adat. Maknanya dia bercanggah dengan adat kebiasaan. Selalu 6 hari, tiba-tiba kali ni lepas-lepas PKP dia jadi pelik. Kan dia jadi pelik. Kena cocok pula vaksin. Kan dia jadi pelik terus. Dia tak jadi dah macam tu, dia jadi kejap 8 kadang sampai terlebih 15 hari. Macam mana kira? Itu tafsil. Itu kena rujuk kitab. Ada panjang cerita dia. Ada satu kitab khusus, kitab tu bab haid saja. Haid, nifas dan istihadah. Kitab. Pernah mengaji dengan Tuan Guru Mak Rozaini 3 hari baru habis satu kitab. Cerita bab haid, nifas, istihadah. Navy Lumut, tentera, pengkalan tentera Lumut panggil saya buat khusus untuk menceritakan tentang haid, nifas, istihadah. Saya kata masa bagi berapa? 2 jam. Saya kata 2 jam tak cukup. Kurang-kurang 3 hari baru cukup. Kan? Sebab ceritanya panjang. 2 jam boleh cerita sikit je lah. Tak lengkap, tak selesai masalah. Bolehlah sikit-sikit punya masalah, bolehlah. Tapi panjang. Jadi nanti mungkin bila-bila pula kita akan belajar khas
tentang haid, nifas dan istihadah ni lebih terperinci. Ya? Orang lelaki belajar tentang haid, nifas, istihadah asal hukumnya sunat. Kalau dia bujang, hukumnya sunat. Tapi bila berniat untuk menikah, hukumnya wajib kena belajar. Sebab apa wajib kena belajar? Sebab dia jadi suami. Dia jadi ketua keluarga. Orang perempuan segan nak tanya hal dalam dia dekat orang lelaki yang bukan siapa-siapa dengan dia. Nak tanya ustaz segan. Ustaz bukan siapa-siapa dengan dia. Jadi tanya suami. Tapi suami tak kerti. Jahil. Macam mana? Bang, saya sebulan dah keluar darah bang. Lah awak ni kan ngaji dah kan. Keluar darah mana boleh semayang. Sebulan tak semayang. Lepas tu masuk bulan kedua lagi sebulan. Darah lagi keluar lagi. Bang ni dah 2 bulan ni bang. Rasa macam kafir dia tak semayang. Habis macam mana bang? Macam mana kira ni 2 bulan kata. Suami dia pun fikir lama. Sinilah. Sebabkan 2 bulan, awak ambil sebulan, saya ambil sebulan. Kita bagi 2. Bodohnya suami. Tu kena belajar lah macam mana kira. Kalau dah terlebih macam tu, macam mana kira? Kena semayang ke tak kena semayang? Ada ketika darah keluar, manik ibadah. Tak boleh semayang. Ada kadang-kadang darah keluar, wajib semayang. Darah keluar pun kena semayang? Ya? Tu kena tengok. Darah tu sebab tu kena tahu. Hukum darah tu. Darah ni sebenarnya sama je tiga-tiga tu. Dari segi asal keadaan dia sama. Darah haid ke, nifas ke, istihadah ke, dia datang daripada sumber yang sama. Cuma yang membezakan 3 nama dia kerana hukumnya berbeza. Haid hukum lain, nifas hukum lain, istihadah hukum lain. Gitu. Darah nifas ni sebenarnya darah haid juga. Tapi bila ada budak tu duduk dekat bahagian rahim, jadi menghalang darah tu keluar. Darah tu tertunggu situ. Tertangguh kat situ sebab ada budak ni. Bila budak ni keluar tu yang darah tu keluar. Gitu. Okey. Baik, keenamnya dah bila. Mana? Bermula makna haid iaitu darah yang beradat oleh perempuan. Lelaki tak ada. Jangan kata saya haid lah ustaz. Tumbuk. Perempuan saja yang sampai umurnya. Tapi syarat pula sampai umurnya 9 tahun. 9 tahun dobek situ. Tahun Qamariyah. Tahun Hijriyah. Maknanya tahun Islam. Kalender Islam. Bukan kalender Januari, Februari, Mac, April ni. Kalender Islam kena kira. Sebab itu okey, ni satu lagi pesanan saya. Orang perempuan dia kena ada diary dia sendiri, buku. Dan setiap apa yang keluar daripada kemaluan dia ataupun ni darah ke apa, dia kena catat. Tarikh bila, pukul berapa kena catat. Warna apa kena catat. Nanti orang lelaki bila kahwin kena ajar macam tu kepada isteri dan anak-anak yang perempuan. Dan kita sebagai ayah, bila anak perempuan kita lahir, kita kena catat tarikh bila dia lahir. Kan? Ikut kalender Islam. Sebab kita nak kira nanti, genap 9 tahun. Baru nak kira, dia ni dah balik ke belum. Kalaulah darah tu keluar, tak banyak mana, 2 baldi. Tapi umurnya baru 8 tahun setengah. Adakah dikira dia sudah balik? Tidak. Sebab syaratnya mesti 9 tahun. Tu. Sebab tu dia kata mana tadi? Sampai umurnya 9 tahun. Okey. Dan habis kalau darah tu keluar sebelum 9 tahun tu darah apa? Darah istihadah. Betul tak? Darah apa takrifan darah istihadah? Darah istihadah ialah darah yang bukan haid dan bukan nifas. Kalau bukan haid, bukan nifas, itulah istihadah. Dan darah istihadah itu disebut juga nama dia darah fasad, iaitu darah penyakit. Dan orang perempuan yang kena darah istihadah ni kena pergi ikhtiar berubat. Perubatan cara Islam, ruqyah dan sebagainya. Sebab kata Nabi, perempuan yang kena istihadah ni dia kena tendang jin. Jin sepak dia, plung. Lepas tu bocor, boom, darah cik keluar je. Kena pergi berubat lah. Sebab itu tak normal. Dan sekurang-kurang masanya, sekurang-kurang masa apa? Nya tu balik pada mana tu? Dan sekurang-kurang masanya, nya mana? Nak baca kitab kita kena tahu nya tu balik mana? Nya tu nya apa? Nya darah haid. Dan sekurang-kurang masanya keluar darah haid itu sehari semalam.
sehari semalam tu iaitu 24 jam. Dan 24 jam tu bukan kira contoh kita ni pukul 7, lepas tu sampai 7 pagi esok. Bukan macam tu. Tapi maksud 24 jam tu sekalipun dia putus-putus. Faham? Dalam tempoh semaksimum tempoh haid maksimum berapa hari? 15 hari. Jadi dalam tempoh 15 hari tu contoh satu hari dia keluar 2 jam. Jadi 2 jam tu, sebab tu saya kata kena catit. Okey, keluar 2 jam. Hari ni keluar 2 jam. Esok keluar 2 jam. Sampai cukup bilangan dia 24 jam. Baru dikata haid. Selagi tak cukup, bukan haid. Faham? Macam tu kira. Hari pertama keluar 2 jam je. Darah yang keluar 2 jam ni haid tak? Darah yang keluar ni haid ke tidak? 2 jam tu. Hari pertama. Bukan. Sebab apa bukan? Sebab tak cukup 24 jam. Tu kena faham. Tu dia punya dobit dia. Okay? Baik. Jadi kena semayang tak? Kena semayang ketika darah tak keluar. Masa darah keluar tak boleh semayang. Okay? Masa darah keluar, masa kata 2 jam tu 3 mana? Waktu subuh ni. Subuh singkat masa. Jadi ataupun katalah 3 jam. 3 jam darah keluar start pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9. 5 jam 5 jam. 5 jam ni tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, darah ni darah haid tak? Belum confirm lagi. Belum tentu. Sebab kalau dia cukup 24 jam, jadilah haid. Kalau tak cukup, baru bukan haid. Jadi kita tak tahu lagi 5 jam ni adakah darah haid atau bukan. Okay? Jadi masa 5 jam ni keluar, boleh semayang ke tak boleh semayang? Tak boleh semayang sebab darah ada. Tapi dia berhenti, pukul 9 tu dah berhenti. Lagi pukul 12, pukul 1 cek tak ada darah. Jadi zuhur kena semayang ke tak? Kena semayang. Faham? Okey. Lepas tu esoknya 5 jam juga macam semalam juga. Jadi dah jadi berapa? Dah jadi berapa dah tu? Matematik lemah. Ustaz Luqman kata apa? Kita ni walaupun bodoh tapi kalau beriman masuk syurga ni kata. Kan? 5 jam 5, 10 lah. 10 jam. 2 hari baru 10 jam. Haid dah lagi? Tak lagi, baru 10 jam. Bukan tak lagi tapi tak confirm lagi. Hari ketiga 5 jam lagi. Dah berapa dah? 15 jam. Haid dah confirm haid? Belum lagi. Hari keempat 5 jam lagi. Berapa dah? 20 jam. Confirm haid? Belum. Hari ke berapa dah? Saya sebut tadi hari ke berapa? 4. Hari kelima 5 jam lagi. Jadi berapa dah? 25 jam. Haid tak? Confirm. Macam tu. Jadi zuhur hari pertama tu kan dia semayang. Zuhur hari kedua pun semayang, asar semayang, maghrib semayang. Sebab 5 jam subuh tu je darah tu keluar. Habis dia semayang tu, macam mana kira? Tuan Guru Mak Rozaini guna istilah burn, dia kata. Burn tu makna habis tak terpakai. Semayang tu tak terpakai sebab waktu tu sebenarnya waktu haid. Faham? Tapi tetap kena semayang sebab kita belum tahu. Belum confirm itu haid atau tidak. Rupa-rupanya haid, jadi semayang tu burn, kata Tuan Guru Mak Rozaini. Burn tu maknanya habis gitu je. Tapi Allah bagi pahala lah. Patutnya dia tak boleh semayang. Tapi mana nak tahu itu haid ke tidak? Sebab belum cukup masa. Macam tu. Okey, ni situasi lain pula. Katalah macam tadi juga 5 jam aja keluar. Hari kedua pun 5 jam keluar, 10 jam. Hari ketiga 5 jam keluar, 15 jam. Hari keempat keluar juga 5 jam, dah berapa dah? 20 jam. Hari kelima tak keluar. Hari ke-6 tak keluar. Hari ke-7 tak keluar. Hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hari tu tempoh maksimum. Sepanjang 15 hari tu 20 jam tu je saja yang keluar. Maka 20 jam tu adalah darah haid atau bukan? Bukan. Faham? Maka darah itu dipanggil darah istihadah. Jadi masa darah keluar 5 jam tu dia tak semayang. Dia tak semayang? Tak semayang apa? Yang 5 jam tadi. Contoh tadilah. Tak semayang apa? Subuh.
Tak sembahyang subuh. Jadi 5 hari, 5 hari, bukan 4 hari. 4 hari itu dia tak sembahyang subuh. Macam mana kira tu tak sembahyang subuh? Sedangkan darah tu kumpul-kumpul kira tak cukup 24 jam. Bermakna darah tu bukan darah haid. Jadi 4 hari yang dia tak sembahyang subuh tu macam mana kira? Qada. Sebab tu orang perempuan penting kena catik. Bila darah keluar, bila darah berhenti. Dan ada kes kami duk kaji dengan tuan guru, ada kes ada orang perempuan dia kena qada 2 bulan semayang. Letih kat tu. Nampak macam mana? Jadi itulah jalan orang perempuan nak ke syurga. Orang perempuan ni 2 je kunci dia nak boleh masuk syurga. Taat Allah, taat suami. 2 ni je. Taat Allah tu macam ni lah. Allah kata semayang, kena semayang. Allah kata tak semayang, tak payah semayang. Walaupun mungkin kena qada, letih lah qada tu. Kan? Tapi nak tak nak itulah jalan dia. Berbeza dengan orang lelaki bukan benda mudah nak masuk syurga. Kena jihad, kena berjuang, kena dakwah, kena itu, kena ini, macam-macam. Kan? Jadi payah lagi. Jadi Allah Maha Adil dah. Laki bahagian laki, perempuan bahagian perempuan. Dan sebab itulah Allah bagi haid ni pada perempuan. Sebab orang perempuan dia agak teliti. Perempuan benang terkeluar sikit kat baju. Benang terkeluar. Kita benang tu bukan terkeluar dah. Hancur terus baju tu. Pakai juga. Zip rosak pakai. Betul tak? Mayang raya, zip rosak zip tu. Tak boleh sambung. Mayang raya elok-elok. Lagi sejuk. Apa hal? Orang lelaki kan kira butang tak cukup pakai lagi. Dia kan kira dia kurang teliti. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan dia sangat teliti. Sebab tu orang perempuan Allah bagi dia haid supaya dia boleh kira. Kalaulah haid ada lelaki macam bila start darah keluar, entahlah Ustaz. Kat 8 bulan saya tak semayang ni kata. Mampus. Itulah orang lelaki. Kan? Itu dia. Dan sekurang-kurang masanya semalam 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. Apa maksud sebanyak-banyak? Semaksimum darah haid boleh keluar ialah 15 hari 15 malam. Lebih daripada 15 hari itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Faham? Jadi hari pertama keluar, hari kedua keluar sampai hari ke-15, tiba-tiba hari 16 keluar juga darah. Darah yang sama lah tu. Maka 15 yang sebelum tu haid, yang 16 tu bukan haid. 16 tu istihadah. Tapi kadang-kadang yang 15 tu pun boleh jadi tidak semua sekali. Macam mana? Itu kena mengaji lebih detail. Panjang tu. Itu berkenaan dengan tamyiz. Kitab ni dia tak detail sangat sebab dia hanya nak buka dasar sahaja. Sebab tu mengaji kitab ni saja tak memadai. Sebab tu kitab agama ni banyak. Ada yang nipis, ada yang tebal. Jadi kena belajar ikut peringkat. Jadi mengaji ni tak pernah habis. Sampai mati kena mengaji. Baik. Selesai dah. Bermula ke mana? Sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. Bermula kebanyakan. Kebanyakan di sini ghalib. Mana kebiasaan. Perempuan haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Ini dia kata kebiasaannya 5 atau 6 atau 7. Ini berdasarkan istiqra' Imam Syafi'i. Istiqra' ni maknanya Imam Syafi'i buat kajian. Hampir berapa, ada riwayat kata 40 orang perempuan. Cek orang perempuan ni macam ni, perempuan ni macam ni. Sehingga dapat menyimpulkan satu keputusan, satu rumusan. Itu Imam Syafi'i buat kajian. Dahsyat. Kita tinggal lagi belajar dan ikut je. Nak kaji, ulama' kaji dah. Gitu. Tinggal datang belajar je. Belajar pula daurah pula. Daurah aja. Cuma daurah ni mengaji cuma. Yang bayar tu penginapan dengan makan. Tak nak makan, dia puasa 7 hari ni. Tak bayar makan. Atau dia beli Maggi siap-siap dah 7 hari. Tak bayar makan. Kan? Kalau nak jimat lagi tak nak menginap, pasang kemah tepi sawit ni. Boleh? Tak masalah. Ngaji free. Apa lagi alasan? Nanti Allah tanya, kenapa mu tak erti ni? Daurah bayar. Bayar tu makan nginap. Bukan belajar free. Ya ke? Dia nak tahu ya ke? Aduh. Okey.
Sekurang-kurang suci habis dah. Bermula sekurang-kurang suci antara dua haid itu 15 hari. Antara satu haid dengan satu haid kitaran dia tu. Tengah-tengah dia tu sekurang-kurang sucinya 15 hari. Kalau lebih 15 hari lagi-lagilah suci. Ni sekurang-kurang suci. Ini kena tahu ni orang lelaki ni. Saya tanya 2-3 masjid. Orang lelaki lah saya tanya. Jemaah duduk depan kan. Ayah-ayah. Okey, berapa sekurang-kurang hari suci? Berapa? Krik-krik. Dia pandang dia, dia pandang dia. Dia pandang dia, dia pandang dia. Atau ada seorang cikgu angkat tangan. Saya nak jawab Ustaz. Berapa? Sehari Ustaz. Lagi. Macam mana tu? Besar panjang dah. Anak dek-derek dah. Siap dengan cucu lagi. Macam ni kita? Tu kena belajar. Tu penting ilmu. Bermula makna nifas, iaitu darah yang keluar ia kemudian daripada beranak. Ni tadi cerita nifas tadi. Nampak ni highlight kan, kalau ada highlight tu ataupun gariskan atau bulatkan. Makna bermula makna nifas iaitu darah yang keluar ia kemudian ni dobitnya selepas daripada beranak. Maknanya bila budak tu keluar barulah dikira nifas. Atau lebih tepat lagi, rahim kosong. Maksudnya. Sekurang-kurangnya, satu lahzah. Kalau tadi sekurang-kurang darah haid berapa? Kalau darah haid, sekurang-kurangnya berapa? 24 jam. Tapi kalau darah nifas, sekurang-kurangnya satu lahzah. Satu lahzah tu apa maksud? Seperludahan. Setengah kitab disebut gitu. Seperludahan ni maknanya sekali, tuik, macam tu. Setitik lah maksudnya macam tu. Walaupun sikit je keluar, tik, satu titik je. Nifas. Macam tu. Itu maksudnya satu lahzah. Iaitu masa yang amat sedikit. Sikit sangat. Walaupun singkat, tak sampai lebih kurang sedetik atau satu saat ke. Itu maksudnya. Mana hilang? Mana tadi? Mana? Dan sebanyak-banyaknya mana? Dan sebanyak-banyaknya mana? Nya nifas 60 hari dengan malamnya. 60 hari paling maksimum. Mana kalau hari ke-61 keluar lagi darah tu darah apa? Darah istihadah. Okey, cuma satu lagi. Tadi kita sebut sekurang-kurang suci 15 hari. Tapi bagi perubahan nifas ke haid, dia boleh berlaku macam ni. 60 hari keluar darah, sebab tu satu hari tu tak keluar apa-apa darah, kosong. Hari ke-61, kosong. Hari ke-62 keluar darah. Hari ke-62 keluar darah tu darah haid. Okay, jadi antara gap nifas dengan haid, dia boleh selang sehari. Walaupun tak cukup 15 hari. Okay. Janji dia ada stop, tak berhenti, lepas tu baru keluar balik darah. Maka darah yang keluar seterusnya itu adalah darah haid. Kenapa penting kita nak kenal darah tu keluarnya? Kadang-kadang warnanya sama aja. Habis macam mana nak tahu? Kenapa penting kita kena tahu dia haid ke, dia nifas ke, dia istihadah ke? Sebab dia berkait dengan hukum apa? Hukum solat, hukum ibadat. Kalau haid tak boleh sembahyang. Tapi kalau istihadah wajib sembahyang. Itu penting kena tahu. Bukan warna darah tu darah warna merah juga. Hukumnya tu. Okey. Itulah sebab kena mengaji. Dan yang ghalib perempuan itu nifas ia 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. Kalau ghalib kebiasaannya perempuan yang biasa normal, biasa-biasanya taklah sampai 60. Tapi sama ada 30 hari atau 40 hari. Itu kebiasaannya. Yang kenapa Imam Syafi'i buat 60? Sebab ada kes tertentu perempuan boleh sampai ke tahap 60. Ini berdasarkan istiqra' al-Imam Syafi'i. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang. Yang ni kena hati-hati. Baca elok-elok. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid.
Masa sekurang-kurang haid berapa? 24 jam. Atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya. Nya mana? Nya haid. Sebanyak-banyaknya haid berapa? 15 hari. Okey, pegang situ. Tadi 24 jam. Ni 15. Atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak nifas berapa? 60 hari. Situ 60 hari pula. Iaitu darah bukan khaniha. Istihadah namanya. Faham? Jadi kurang 24 jam pun istihadah, lebih 15 hari pun istihadah, lebih 60 hari nifas pun istihadah. Atau nak lebih lagi senang faham, kata guru kami, iaitu darah yang bukan haid dan nifas, itulah namanya istihadah. Boleh? Bukan ia darah haid dan nifas. Dia bukan haid dan juga bukan nifas. Tanbih. Bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya di dalam nifas. Darah ni keluar putus-putus, maknanya kejap keluar, kejap tidak, kejap keluar, kejap tidak. Di dalam nifas. Tempoh nifas berapa hari? 60 hari. Dalam tempoh 60 hari tu darah tu jap putus, kejap keluar, kejap tidak, kejap keluar, kejap tidak. Macam mana kira? Tanbih ni maknanya peringatan. Dia nak bagi, dia suruh kita ingat. Iaitu 60 hari semaksimum darah nifas. Kemudian daripada beranak, syarat mesti lepas beranak. Jika tiada sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari. Kalau selang putus tu tak lengkap 15 hari, maka dia kata, dia faham? Maka iaitu nifas sekaliannya. Maka semua darah tu panggil darah nifas. Faham tak ni? Faham tak? Kalau faham anda terusnya, tak faham anda detailkan sikit. Faham? Tak faham? Okey. Jauh pula nak pergi kat whiteboard lah. Ada whiteboard? Whiteboard pun tak ada dah. Ada kat luar. Okey, ambil. Boleh. Sementara tu saya cuba terang. Kalau dapat faham, tak payah dah tulis. Ya. Bukan. Nanti sekejap kita tengok. Dia start daripada budak tu lahir. Ni cerita nifas. Lepas baby lahir, kita dah kira. Kira hari dia. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jarak masa pun kira juga. Hari tu pun kira juga. Lepas tu kena catat. Lepas tu cakap orang perempuan kena catat. Pukul berapa keluar darah. Okey, darah berhenti pukul berapa. Semua kena catat. Sebab dia boleh berlaku berbagai-bagai kes. Kalau normal tak apa. Tapi kalau berlaku yang tidak normal, itu yang jadi masalah. Okey, bagus soalan. Sahabat daurah kita kata kalau darah tu keluar adalah orang cakap pendarahan. Kadang orang perempuan berlaku pendarahan. Mungkin dari segi doktor kata ini sebab lain, ini sebab ada luka ke apa ke. Okey, itu kata sains. Kata sisi hukum syarak tak kira pendarahan ke apa ke, bila keluar darah maka dihukumkan ikut darah. Maknanya kalau cukup 24 jam haid. Tapi kalau tadi ni cerita pasal bersalin, maka darah tu dikira darah nifas. Sekalipun doktor kata itu pendarahan dalam ke apa, tak kira. Pendarahan dalam ke apa ke, dia tetap diikut hukum. Ikut hukum. Hukum dia nifas juga. Ada efek lain. Ya. Sebab apa ulama putuskan macam tu? Sebab kemungkinan besar juga darah haid keluar dan bercampur dengan darah sebab luka ke apa tadi tu.
Jadi kita tak dapat nak pastikan secara tepat. Jadi yang tu tangguh sekejap, nanti saya terang sekali lagi. Bersalahan, dia kata, jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu haid, bukan nifas. Itu nanti saya terangkan. Dan demikian lagi, darah yang keluar ia kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas, jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci, jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid jua. Itu pun nanti saya terang lagi. Dan demikian lagi, segala darah yang berputus-putus di dalam masa haid atas barang apa warna ada ia, maka iaitu haid sekaliannya. Okey, ini cerita nifas. Tempoh dari hari pertama sampai hari 60. Oh, gitu. Okey, 60 hari. 60 hari ini dipanggil tempoh nifas. Tempoh nifas. Tempoh nifas. 1 sampai 60 tempoh nifas. 1 tu nak kira start bila? Start baby keluar. Macam saya sebut tadi, bila rahim kosong baru dikira. Okey, sama ada jam dalam tu ke, ambil catik semua kira. Bila darah keluar, bila darah tak keluar. Okey, kemudian dia kata, kalau hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga keluar darah, katalah macam tu. Saya buat right itu darah keluar. Kalau pangkah darah tak keluar. Dan kemudian 4, 5 payah macam ni. 4, 5 ni keluar darah tak? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa darah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 5. 16, 17, 18, 19, 20. 60 ni panjang lagi lah. 60. Apa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23. Okey. Keluar. Yang ni tak. Okey. Ini 1 sampai 60 ni tempoh nifas. Kemudian contoh kes 1 sampai 5 hari ni darah keluar. Confirm lah ini darah nifas. Darah nifas dia tak ada minimum dia berapa? Darah nifas? Ingat balik. 1 lahzah. Jadi ini bukan lahzah dah, ni lebih daripada lahzah dah. 5 hari. Tak ada masalah tu. Ni confirm nifas. Lepas tu tak keluar darah sampai 20. Kiraan daripada 6 sampai 20 ni jumlahnya berapa? Ada 15 hari. 15 tak keluar darah tu kita panggil suci. 15 hari suci. Okey. Kemudian hari ke-21 baru keluar darah. Jadi bila hari ke-21 keluar darah, bila tempoh suci tu sudah cukup 15 hari, darah seterusnya keluar. Darah ni bukan lagi nifas tapi darah apa? Faham? Walaupun duduk dalam tempoh nifas lagi. Jadi maknanya baru kita tahu nifas ni setakat 5 hari ni je. Jadi nifas dah habis dah, bukan lagi tempoh nifas. Jadi dah jadi kiraan biasa balik haid. Haid kira macam biasa balik. Itu. Ya. Tak betul. Tak betul. Okey, pantang itu adat Melayu, bukan dalam hukum Islam. Hukum dalam kitab tak ada sebut pasal pantang. Nak pantang ikutlah, nak pantang 40 hari, 44 hari ke apa, itu masing-masing cuma adat Melayu sahaja. Tujuan pantang tadi sebab nak jaga badan, takut badan sakit dan sebagainya itu. Tapi dari segi hukum, inilah hukumnya. Jadi bukan dihukum 44 hari pantang tu, hukum ni. Ini baru syarak. Okey, 15 hari. Ini kes yang 15 harinya cukup. Andai kata 15 hari tak cukup, saya buang 3 hari sini. Jadi 3 hari start daripada 18 ni, keluar darah. Maka bila kita kira hari suci ni cukup tak 15 hari? Ni tinggal berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
hanya ada 12 sahaja hari yang tak keluar darah. Bila 12 hari ni tak keluar darah, cukup tak sekurang-kurang suci? Tak cukup sekurang-kurang suci. Maka ini nifas, ini nifas juga. Masih lagi nifas. Nak kira sampai mana? Sampai cukup bilangan 60 ni. Dalam tempoh nifas. Boleh faham? Ni. Ya. Bagus soalan. Ini kena semayang tak 5 hari ni? Tak payah. Yang ni? Kena semayang. Sebab belum confirm. Bila belum confirm, kita kena ukur ikut benda yang waktu tu. Jadi waktu ni kita tak confirm lagi ini ada lagi tak darah nifas ke depan ni, kita tak tahu. Jadi semayang aja dulu. Semayang. Keluar darah. Alamak, nifas lah. Jadi nifas. Jadi maknanya ini sebenarnya nifas lagi. Sebab darah nifas ni bersambung balik sini. Jadi maknanya ini masih lagi nifas. Habis dia dah semayang, macam mana nak buat? Istilah dia apa kata Tok Guru Mak Razai ni? Burn. Dia semayang di sini burn. Sepatutnya tak boleh semayang sebab nifas, tapi dah mana nak tahu? Kan? Faham? Jangan pula buat fahaman, nanti darah keluar kot, tak payah semayang lah. Kalau darah keluar, kalau darah tak keluar, sampai kesudah ni, semua pangkah. Tak ada nifas lah. Dia tak semayang ni, macam ni kita. Berapa banyak nak kena qada. Jadi semayang dulu. Faham? Okay. Ataupun kalau putus berselang-selang tu semua, macam-macam kes lah. Boleh faham? Itu maksud putus tu tak cukup 15 hari. Ini yang pada ayat dia kata bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya di dalam nifas, tempoh nifas. Di dalam masa di dalam nifas tu maknanya tempoh nifas, iaitu 60 hari. Kemudian daripada beranak, syarat mesti nak kira hari, bila nak kira hari pertama nifas tu? Start daripada anak keluar. Okay? Jika tiada sampai masa putus-putus antara dua darah itu, antara dua darah tadi, macam saya buat contoh tadi, jika tiada sampai masanya antara dua darah itu, mana hilang? Itu 15 hari. 15 hari tak cukup. Macam tadi kita buat ada 13 hari saja, maka iaitu nifas sekaliannya. Semua nifas. Yang kemudian tu pun nifas juga. Bersalahan ni maknanya berbeza. Jika sampai masa putus antara keduanya, jika masa putus tu dari darah pertama dengan darah yang hujung tu, antara keduanya itu 15 hari. Cukup 15 hari atau lebih. 16 ke 17 ke 20 hari ke. Bukan mesti tepat 15 hari. Tapi 15 hari itu ukuran minimum. Lebih lagi tak apa. Maka darah yang kedua, darah yang seterusnya keluar lepas tu, itu dinamakan darah haid, bukan nifas. Sekalipun masih lagi duduk dalam tempoh nifas 60 hari. Boleh faham? Okey. Aduh. Dan demikian lagi. Okey. Antum kena ada cita-cita nak jadi ulama atau nak jadi ustaz lah, nak mengajar. Jadi bila kita ada cita-cita nak mengajar, baru kita mengaji tu sungguh-sungguh. Tapi kalau kita, aku duduk sini nak saja je, ikut mak aku suruh ke, ayah aku suruh ke, itu yang jadi kita buat lebih kurang. Tapi kalau kita ada cita-cita nak mengajar, kita kena faham kitab ni betul-betul, sebab nanti kita nak baca kat orang pula. Kalau kita tak faham betul-betul, macam mana kita nak baca kat orang? Baca pula kan salah. Macam mana? Dan demikian lagi, darah yang keluar ia kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Masa sebanyak-banyak nifas berapa hari? 60. Okey, dia kata kalau darah tu keluar lebih daripada 60 hari, itu maksud dia. Kemudian ni bahasa lama dalam kitab lama. Kalau bahasa moden kita, kemudian tu maknanya selepas. Jadi dia kata dan demikian lagi darah yang keluar ia selepas daripada masa sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci, jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid jua. Contohnya macam ni pula. Bermaksud di situ. Ni nifas. Nifas 1 sampai 60.
60. Ngam-ngam 60 ni, hari ke-61 ni tak keluar darah apa. Hari 62 keluar darah. Maka darah ni darah apa? Ni haid. Gitu maksud dia. Kan tapi sucinya baru 1 hari. Tak terpakai dalam situasi ni. Dalam situasi ni 15 hari suci tu tak terpakai. Memadai walau sekali je. Bukan sehari pun. Kalau berhenti sekejap pun. Berhentilah 3 sejam ke berhenti. Lepas tu sejam satu keluar darah. Keluar darah itulah haid seterusnya. Gitu. Kalau tak ada berhenti, lepas 60 hari tu direct dia keluar darah. Darah apa? Istihadah. Tu beza. Macam mana nak tahu istihadah ke haid ke? Faham? Okey. Demikian lagi segala darah yang berputus dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus. Betul ke situ? Betul situ betul kan? Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus di dalam masa haid atas barang apa warna. Kalau putus-putus macam tadi juga ni kita buat contoh nifas. Kalau haid pun lebih kurang enggak. Tapi haid bukan 60 hari, haid berapa maksimum? 15 hari. Dalam tempoh 15 hari tu darah tu putus-putus. Kan? Jadi tetap dihukumkan haid kalau cukup 24 jam. Dan tak diselangi dengan 15 hari suci. Di dalam masa haid atas barang apa warna, maknanya warna apa pun semua haid. Warna haid ada 5 kalau tak silap. Hitam, merah, kuning, keruh. Okey. Hitam, merah, kuning, keruh. Ada juga orang kata coklat pun juga. Coklat tu sebenarnya keruh, lebih kurang. Warna keruh ni macam mana? Kata Tok Guru Mak Rozaini, macam kita makan sambal apa semua kat tangan kita, lepas tu kita basuh. Air yang basuh tu warna dia orang panggil apa? Keruh. Itulah keruh. Itu haid. Cuma ada tambahan dalam mazhab, saya tak ingat mazhab apa, mazhab Maliki ke apa. Dia tambah satu lagi, hijau. Darah haid dia warna hijau. Mungkin dia ketua muslimat agaknya. Ketua muslimat apa? Jadi keluar pun hijau juga. Tapi mungkin hijau itu macam hijau lumut itu, hijau pekat. Wallahu alam. Tak pernah jumpa lagi lah. Tapi macam itulah darah. Yang bukan dikatakan haid ialah 2 kata ulama. Putih atau jernih. Putih dan jernih itu bukan haid. Bukan darah haid. Okey. Jadi nak tengok ni bukan hanya tengok pada tuala. Buka tengok, oh bersih. Tak ada, belum tentu. Masuk putih kapas. Kalau zaman Nabi suruh masukkan perca kain. Zaman kita moden sikit, boleh pakai putih kapas tu. Kan? Tapi jangan lepas kuat telinga, ataupun lepas boleh tumbuh kuat telinga. Bodoh. Kan? Yang barulah masuk. Lepas tu masuk, jangan masuk dalam sangat. Cicir dalam tu pula, tersumbat pula. Masuk kira banyak mana? Seruas anak jari. Tu semua. Ni semua dalam kitab sebut. Detailnya agama ni. Kan? Bukannya nampak macam saya sebut kelakar-kelakar, tapi dalam kitab semua detail. Ni, ulama kata ni, seruah anak jari. Masuk takat tu saja. Masuk, pusing keliling. Orang lelaki kena belajar ni sebab nak ajar pada isteri dan anak-anak perempuan dia. Ajar, pusing. Keliling kan. Lepas tu bawa keluar. Bawa keluar tengok. Keluar dia tu ada warna tak? Ada warna, maka dihukumkan ada darah. Sekalipun di tuala tengok bersih. Ni kalau tak mengaji, dia tengok tuala bersih, oh dia semayang. Padahal tak boleh semayang, dia pergi semayang. Dia semayang dalam keadaan hukum kata haram semayang, apa jadi? Tu, nampak? Lepas tu benda ni tak boleh buat main-main. Lepas tu, dia buat tu dalam keadaan jahil, maka siapa nak menanggung kejahilan dia? Suami dan ayahnya. Nampak? Ni hukum. Tu tak boleh buat main-main benda-benda macam ni. Nampak simple. Lepas tu orang tak peduli. Sebab tu lah.
Orang sebab tu Syekh Abdul Samad sebut dalam kitab Hidayatus Salikin, siapa yang tak mengaji ilmu fardu ain mati fasik. Sebab apa mati fasik? Mati berdosa. Ni macam ni macam mana dia nak tahu? Akhirnya dia hidup dalam keadaan berdosa kepada Allah. Oh, jangan main-main. Kita nampak relax aja. Nak? Macam ada satu kes saya baca dalam artikel, ada seorang lelaki ni dia pergi umrah tapi tak ikut kursus. Ni cerita sikit selingan. Dia pergi umrah tapi tak ikut kursus, main pergi nonong gitu je. Jadi ataupun mungkin dia pergi kursus tapi dia tak dengar betul-betul orang ajar. Orang kata jangan sentuh kain Kaabah masa tawaf buat umrah tu. Dia pergi sentuh 3 kali pula tu sentuh. Kan? Dia sentuh apa semua balik. Balik dia menikahkan 3 orang anak perempuan dia. Kan? Lepas tu dia dapat panggilan haji. Bila panggilan haji baru pergi ikut kursus tabung haji buat. Dengar-dengar dalam kursus ustaz tu kata tak boleh pegang kain Kaabah. Kan? Nanti maknanya habis dia kena dam dan dia punya keadaan tu belum lagi dikira putus dia punya umrah, belum tahallul lagi. Maka tak, dan hukum pula orang yang dalam keadaan ihram tak boleh menikahkan orang lain atau dia menikah. Tak boleh nikah. Lepas tu bila cek-cek balik dia pun bagi tahu ustaz saya umrah hari tu saya pegang kain Kaabah. Allah kata ustaz. Habis lama mana dah? Lama dah ustaz, bertahun-tahun dah. Kan? Lepas tu saya pula nikah anak saya 3 orang. Pergi naik mahkamah putuskan tak sah pernikahan. Dah lahir anak dah, anak tak sah taraf. Jangan main-main. Soal belajar je. Kan? Lepas tu Tok Guru Mak Razani kata hukum paling berat ialah hukum umrah dan haji. Hukum paling berat. Sebab ibadah lain dia boleh batal. Semayang kita boleh batal. Dengan semayang batal. Puasa kita boleh batal. Makan batal. Tapi umrah selagi tak tahallul tak batal. Walaupun dah balik Malaysia. Balik Malaysia pakai kopiah pula kena dam lagi. Pakaian berjahit dam lagi. Bersama pula dengan isteri apa semua habis. Kan? Itu penting ilmu. Dan demikian lagi segala darah yang berputus tu dah. Jadi dia kata atas barang apa warna, maknanya macam mana warna pun ia adalah haid. Maka iaitu haid sekaliannya. Cuma ada tafsirnya situ. Itu kena mengaji lebih dalam. Kadang-kadang hitam haid, merah tak haid. Macam ni kira, itu cerita lain. Syahdan, bermula fardu mandi. Sekarang kita nak cerita fardu mandi. Jadi target semalam sepatutnya sampai sini. Tapi pagi ni pun baru sampai sini. Itu dah 7 lebih. Allahu Akbar. Tapi kalau saya tak cerita semua ni macam mana? Betul tak? Tak nak. Tak apalah. Tengoklah kita. Tapi bab kata Syekh Nuruddin, insya-Allah dia kata. Insya-Allah kita sempat habis. Kita doa-doa, kita sempat habis. Syahdan, bermula fardu mandi itu 2 perkara. Wajib mandi. Fardu-fardu tu wajib rukun. Mana rukun mandi wajib ada 2. Kena ingat ni. Kan? Kadang-kadang Tok Kadi nak nikah, dia suka saja tanya soalan-soalan pelik-pelik sikit. Dia pun pegang tangan kita, tangan masa tu dah sejuk menggigil lah, ni nervous. Semalam memang berlatih kat 8 kali. Aku terima nikahnya, aku terima nikah. Sebab nak sekali lafaz kan. Pegang-pegang dia kata, bagi rukun mandi wajib. Padahal simple je, ada 2 je. Pertamanya, niat mengangkat akan hadas yang ada ia. Niat mengangkat hadas yang ada ia. Sekiranya ditanjinkan. Sahaja aku mengangkat mengangkat hadas haid contoh. Ataupun nifas ataupun junub. Itu kalau ditanjinkan padanya. Atau kalau diumumkan saja aku mengangkat hadas besar. Hadas besar tu mewakili semua dah. Eloknya umum saja. Niat mengangkat akan hadas yang ada ia padanya daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu mana atas tadi dia cerita haid, dia cerita nifas, itu semua tu. Atau niat mandi daripadanya, kita niat mandi dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah seperti katanya macam tadi juga. Tempat niat di mana? Di dalam hati. Itu yang wajib.
Adapun lafaz di mulut itu hukumnya sunat untuk menghadirkan niat. Lepas tu dia kata dan sunat di lafaz, bukan wajib di lafaz. Wajib di mana? Di hati. Okey. Lafaz apa? Nawaitu raf'al hadatsil janabati awil haidi au tu makna atau awin nifas atau nifas. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas janabah, junub lah. Junub ni sebab keluar air mani, atau hadas haid, atau hadas nifas, macam tu. Atau juga lagi, atau ni maknanya ini semua contoh, bukan wajib mesti sebiji macam ni. Kadang-kadang dia bawa kitab masuk bilik air, nak baca nak niat, nak nawai tu tak nampak pula. Tak payah, ini contoh, misal saja tok guru buat contoh. Nak niat ikut kita sendirilah, cakap Melayu tak apa. Sahaja aku ngangkat hadap besar, mandi. Nawaitu atau nawaitul ghusla anil janabati wal haidi awin nifas. Artinya ghusla tu mandi. Artinya sengaja aku mandi daripada janabah atau daripada haid atau daripada nifas. Atau lagi nampak dia bagi contoh banyak. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang akbar. Akbar apa? Hadas besar. Hadas besar. Atau lagi nawaitul ghuslal wajib. Ini paling pendek. Artinya sahaja aku mandi wajib. Ringkas kan? Main lama sangat. Sahaja. Apa pelik ni tu. Senang. Sahaja aku mandi wajib. Lepas tu mandi. Masa air kena mana-mana tempat anggota badan. Kaki dulu boleh, tangan dulu boleh, siku dulu boleh. Nak siku dulu. Sahaja aku mandi wajib. Boleh. Mana-mana bahagian nak ceritanya. Okey. Kena je kita masuk niat. Niat tu mana? Di dalam hati. Gitu. Dengan nampak ni dia kata. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku. Satu suku tu mana? Mana-mana bahagian daripada badannya. Cuma afdal ulama kata mula daripada kepala, kemudian turun ke anggota badan bawah, mulakan daripada kanan, lepas tu kiri. Macam tu, itu afdal. Dan dalam kitab-kitab besar sebut wajib bertinggung. Asalnya tak wajib, tapi sebab nak menyampaikan air jadi wajib bertinggung, duduk cangkung. Cangkung ini. Lepas tu basuh. Tujuan apa? Tujuan supaya air akan lalu di celah pong. Tahu? Sebab kalau semata-mata dia mandi berdiri, itu akan tutup. Bila tutup, air tak masuk celah tu, maka tak sah mandi wajib. Bila duduk cangkung, air boleh lalu tengah. Boleh faham? Okey? Ikutlah dia nak buat terbalik ke, kepala bawah kaki atas ke, dia breakdance dalam tu. Janji airnya rata. Okey? Pandai-pandai dia. Satu suku daripada badannya. Keduanya meratakan air sekalipun zahir badannya. Bukan sekalipun, sekalian zahir badannya. Apa maksud zahir? Bahagian yang boleh nampak dengan mata kepala. Maknanya luaran sahaja. Jangan sampai masukkan air dalam telinga. Bahagian luar telinga saja. Luar hidung saja. Pastikan air rata ya. Jangan mandi cincai-cincai. Mandi tu pastikan air rata. Yang eloknya pakai paip getah. Kalau pakai gayung, kita tuang-tuang gitu je. Kalau paip getah, kita boleh tuang. Sambil tu gosok. Celah-celah telinga, celah hidung apa semua. Celah kangkang, celah ketiak semua. Sebab air dia kena mesti rata. Tak ada je tempat tak kena air, mandi wajib tu tak sah. Mandi wajib tak sah, lepas tu dia ambil uduk semayang. Habis. Semayangnya tak terpakai. Okey. Bermula barang yang zahir pada dubur seorang dan pada faraj perempuan pada ketika duduknya bagi qada hajat. Sebab tu kena duduk tu, duduk qada hajat tu, duduk buang air besar tu. Kemudian jiruhlah air celah tu. Itulah zahirnya dia kata. Iaitu daripada zahir badan jua. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kuluk. Tahu kulit kuluk? Orang yang tak bersunat. Walaupun dia tak bersunat, dia boleh jadi balih juga. Macam orang kafir. Dia tak sunat. Jadi ada kulit kuluk. Jadi bagi mereka yang ada kulit kuluk ni, dia lambat sunat. Umur 53 baru nak sunat contoh. Nah, jadi kulit kuluk ada dah. Jadi kulit kuluk tu kena gosok-gosokkannya, pastikan air rata seluruh kena kulit kuluk tu. Takut-takut ada tempat tak kena. Tempat tak kena tak sah mandi wajib.
Sebab tu disyariatkan suruh sunat awal. Supaya tak ada kulit kulup tu. Bila ada kulit kulup dia jadi masalah dalam bab penyucian. Maka wajib menyampaikan air pada sekaliannya itu. Sampai ma'arik li sukun tu maknanya dah habis. Boleh? Rehat jap.